Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafizullah bin Ahmad Sufian, bernombor matrik D2020109701 akan memulakan pembentangan tugasan kedua bagi grup ke-9 dengan pengenalan tajuk. Hedonisme merupakan suatu pola pemikiran yang menyatakan bahawa memaksimumkan keseronokan adalah perkara terbaik dan amat disukai dalam kehidupan manusia di alam ini. Istilah hedonism ialah cantuman daripada dua perkataan, iaitu hedon dan ism. Perkataan pertama iaitu hedon merupakan istilah Greek ataupun Yunani yang bererti kesenangan atau keseronokan. Maksud perkataan kedua pula iaitu ism dijelaskan dalam Kamus Dewan sebagai akhiran asing kepercayaan, gerakan politik atau keagamaan, sikap serta perlakuan. Perkataan hedonism diertikan sebagai suatu pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Oxford English Dictionary mendefinisikan hedonism sebagai satu doktrin atau teori etika yang menyatakan bahawa keseronokan merupakan tahap kebaikan tertinggi atau matlamat akhir sesuatu tindakan. Terdapat dua jenis hedonism, iaitu hedonism psikologi dan hedonism etika. Hedonism psikologi merupakan doktrin yang sekarang dikenali sebagai hedonism psikologi egoistik. Hedonism psikologi beranggapan bahawa manusia secara fitrah sentiasa memilih sesuatu perkara yang difikirkan dapat memberikan lebih banyak kebahagiaan dan mengurangkan kesakitan kepada mereka. Yang kedua, iaitu hedonism etika, merupakan doktrin yang seterusnya dikenali sebagai hedonism etika universal. Hedonism etika berpendapat bahawa manusia sepatutnya bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghindarkan kesakitan. Dengan kaedah ini, mereka dapat memperoleh kehidupan yang terbaik. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan pada bahagian kesan hedonisme perosak etika bangsa yang beradab. Sebelum itu, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Nur Alia Zafira binti Mustafa yang memegang kad matrik D2020109471. Okey, antara kesan yang kita dapat lihat pada golongan remaja, mereka ni sampai lupa matlamat sebenar kehidupan, sampai sanggup biarkan pekerjaan yang mereka dah ada. Padahal mereka dah rugi. Itulah peluang pekerjaan mereka dan sumber pendapatan. Seperti macam kita tahu, siapa je yang tak nak senang, betul tak? Kalau berseronok dengan melakukan hiburan, ia lebih senang berbanding dengan kita melakukan pekerjaan. Pekerjaan ni dah lah susah. Lepas tu belum tentu lagi kita ni dah lah makan gaji. Jadi majikan kadang-kadang ada yang baik, ada yang tak. Manakala yang kedua pula, kita boleh tengok pada individu. Apabila seseorang individu ni mengamalkan budaya hedonisme untuk dalam kehidupan mereka, mereka ni sebersedikit akan terhakis tahu nilai keagamaan dalam diri mereka. Seperti kita ketahui, agama adalah kunci dan jalan untuk kita mencari panduan dalam kehidupan kita. Seperti yang kita ketahui, apabila kehidupan tiada panduan, kehidupan kita dalam seharian itu tidak akan teratur dan terurus dengan baik. Seterusnya, kita tengok kesan bagi kerajaan. Pihak kerajaan perlu mengeluarkan sejumlah wang yang besar untuk membasmi budaya ini daripada terus merebak sehingga ke generasi akan datang. Kerana budaya ini tidak boleh diteruskan dan diketahui oleh generasi akan datang, kerana budaya ini adalah satu tabiat yang tidak baik bagi mereka. Dan akhir sekali, budaya hedonisme ini telah meninggalkan kesan negatif bagi membina etika bangsa yang beradab, kerana mereka tidak mempunyai dan menghiraukan sensitiviti kemanusiaan
bagi masyarakat. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya disambung oleh rakan seperjuangan saya yang lain. Salah satu punca hedonisme menular dalam kalangan masyarakat kita adalah pengaruh media massa. Hal ini demikian kerana hedonisme itu boleh dianggap sebagai neokolonialisme yang dikhususkan serangannya kepada rakyat muda oleh pihak barat. Tambahannya pula, apa yang berlaku di media massa biasanya mempengaruhi kepada penonton lebih-lebih lagi jika sesuai dengan kehendak nafsu mereka yang tidak ada kawalan. Akibatnya pembocoran budaya yang kurang sihat akan berlaku secara meluas dalam media massa Malaysia. Selain itu, pelbagai hiburan yang wujud juga merupakan punca yang menularkan hedonisme dalam masyarakat kita. Hal ini wujud akibat daripada manusia yang suka kepada hiburan bagi menenangkan fikiran dan menghilangkan tekanan mereka. Tambahannya pula, hiburan yang serasi dengan jiwa kebiasaannya. Contohnya apabila bermulanya program seperti Akademi Fantasia secara pantas menjadi tajuk perbualan orang ramai, tidak kira tua atau muda. Di samping itu, keruntuhan institusi kekeluargaan juga berperanan sebagai punca yang menularkan hedonisme di dalam negara kita. Keruntuhan institusi yang berpunca daripada perceraian menyebabkan tekanan kepada anak-anak mereka berlaku. Hal ini menyebabkan mereka bertindak dengan menghabiskan masa mereka bergaul dengan rakan-rakan yang memahami perasaan dan masalah mereka untuk mendapatkan ketenangan diri dari rumah. Seterusnya, sikap hedonisme yang semakin menular di negara kita juga berpunca daripada kurangnya pengawalan atau penguasaan ibu bapa. Hal ini berlaku kerana sikap ibu bapa yang kurang memberi pengawasan terhadap anak-anak mereka, memberi peluang kepada mereka untuk meluangkan masa dengan aktiviti yang tidak bermanfaat kepada remaja, kepada mereka, serta merosakkan akhlak mereka sekaligus. Di samping itu, pegangan agama yang lemah turut membawa kepada sikap hedonisme dipupuk di negara kita. Hal ini demikian kerana ajaran agama seperti Islam tidak cenderung kepada sifat keterlaluan. Namun, masyarakat yang memiliki pegangan agama yang kurang teguh menyebabkan mereka mudah menjadi terpengaruh dengan budaya hedonisme tersebut. Akhir sekali, pengaruh rakan sebaya merupakan satu punca yang menjadi pengaruh kepada budaya hedonisme. Hal ini demikian kerana rakan sebaya boleh menjadi perangsang kepada pengaruh budaya hedonisme melalui perkara yang tidak membawa kepada faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nasihah binti Fashul Mubin. Nombor matrik D202010948803. Antara langkah mengatasi hedonisme perosak bangsa yang beradab ialah remaja perlu mendekatkan diri dengan didikan agama. Di samping itu, menerapkan nilai-nilai murni dalam diri dengan bergaul bersama yang berpengetahuan dan orang yang arif tentang agama. Seterusnya, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam memberikan perhatian pendidikan yang serius dan juga mencurahkan kasih sayang yang cukup terhadap anak-anak mereka. Selain itu, menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak dengan memberikan keyakinan, keberanian, mewujudkan sikap positif terhadap masalah, emosi dan keputusan dalam diri mereka. Seterusnya, ibu bapa juga perlu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni, motivasi, melatih anak cara bersopan, berketerampilan dan sebagainya. Ibu bapa perlu menjadi role model yang baik untuk anak-anak mereka. Seterusnya,
penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa seperti pihak polis. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu dipergunakan oleh pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. Seterusnya, langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Selain itu, kita mestilah berkawan dengan orang yang dapat membantu dalam pelajaran, mengajak kepada kebaikan dan juga positif, seperti berjumpa dengan guru atau orang yang dipercayai untuk mendapatkan nasihat dan pandangan yang baik. Seterusnya, peranan media massa dengan memberi kempen atau rancangan yang menghidupkan jiwa dan rohani. Seterusnya, pihak kerajaan pula seharusnya mengawal bentuk-bentuk hiburan yang boleh melalaikan golongan remaja, terutamanya mahasiswa. Maksudnya mengawal bukanlah bermakna mengetatkan pergerakan remaja untuk mendapatkan hiburan, tetapi sebaliknya mengenal pasti dan mengenakan tindakan yang keras. Seterusnya, pihak universiti mestilah mempertingkatkan kaunseling di universiti sama ada dari segi menambahkan lagi bilangan kaunselor dengan pendekatan terapi kaunseling terkini dan memberi latihan asas kaunseling kepada pensyarah-pensyarah universiti agar dapat menjalankan sistem mentor-mentee dengan lebih berkesan. Seterusnya, pihak universiti mestilah mewajibkan pelajar universiti mengikuti program keagamaan. Seterusnya, meningkatkan lagi pemantauan kepada pelajar agar mereka tidak terdedah dengan amalan dan aliran pemikiran hedonisme. Selain itu, memperbanyakkan program wacana ilmu dan membicarakan impak budaya hedonisme di mana terdorong dari fahaman pluralisme dan liberalisme yang semakin menular di Malaysia. Akhir sekali, melalui gerakan dakwah agama perlulah dipertingkatkan lagi dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Syahrul binti Abdullah, memegang meter nombor di 2020109263. Pada ini saya akan membincangkan tentang kesimpulan atau iktibar yang dapat diambil dari hedonisme perosak bangsa beradab. Iktibar yang dapat kita perolehi dari budaya hedonisme ini ialah kita sebagai seorang remaja yang bakal mentadbir negara kita perlulah berhati-hati dan bijak dalam memilih kawan-kawan atau rakan sebaya supaya kita tidak terjerumus dengan pengaruh-pengaruh yang negatif atau boleh dipandang serong oleh masyarakat sekeliling seperti budaya hedonisme ini. Seterusnya, kita mestilah memanfaatkan waktu atau masa lapan kita dengan perkara-perkara yang berfaedah seperti bersukan atau beriadah. Aktiviti-aktiviti tersebut dapat mengekalkan kesihatan dan kekuatan fizikal serta minda seseorang remaja itu. Seterusnya, tidak dilupakan juga kepada para ibu bapa yang mesti memberi perhatian yang lebih kepada anak-anak mereka pada zaman sekarang ini. Hal ini kerana remaja sekarang begitu mudah terpengaruh dengan perubahan semasa, terutama dalam pengaruh budaya hedonisme ini. Hal ini kerana akan memberi impak yang negatif sekiranya ibu bapa tidak memandang isu budaya hedonisme ini dengan serius, kerana boleh mengakibatkan anak-anak mereka atau seorang remaja itu boleh berubah secara langsung dalam tingkah laku mereka.
Akhir sekali, iktibar yang dapat kita diambil ialah sebagai seorang remaja generasi sekarang, yang ini perlulah bijak dalam menangani arus perubahan globalisasi yang semakin hari semakin meningkat, serta adegan barat yang sering terpampar dalam media sosial yang telah menjadi tontonan remaja generasi sekarang ini. Justru itu, remaja harus bijak dalam memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kesimpulannya, budaya hedonisme ini telah menunjukkan bahawa keseronokan merupakan tujuan utama dalam hidup. Kita mudah lalai dalam keseronokan sehingga lupa terhadap mengenal pasti perkara yang betul dan mana perkara yang salah. Sekian daripada saya. Terima kasih.